Senopati terhandal Majapahit, Panglima Sakti Tamingsari, adalah salah seorang panglima yang berwibawa dan keras pendiriannya. Ada yang membenci beliau termasuk orang besar Istana Mahapatih Gajah Mada. Bentara Majapahit ini telah mengadakan permuafakatan rahsia bersama rombongan kerajaan Melaka untuk melenyapkan Tamingsari dari istana kerana dikuatiri mampu menggulingkan raja dan pemerintahan sedia ada. Jadi sempena kunjungan istimewa Sultan Mahmud bersama pengiringnya yang handal, Laksmana Hang Tuah telah diambil kesempatan untuk menyempurnakan cita-cita jahat mereka. Setelah majlis mereka selesai, melalui Patih Gajah Mada, pesanan telah disampaikan kepada Laksmana Hang Tuah. Kononnya Tamingsari mahu menderhaka kepada raja kemudian hari. Hang Tuah mendapat perintah dari sultannya untuk mengadakan sayembara perang tanding olo-olo, tetapi hendaklah berakhir dengan kematian Tamingsari sebenar. Hang Tuah diperintah membunuh Tamingsari dengan apa cara sekalipun. Hang Tuah yang dianggap sebagai pahlawan yang taat setia kepada raja ini pun menjalankan tugasnya tanpa menyedari dirinya sedang diperalatkan oleh kerajaan Majapahit. Majapahit yang dikenal sebagai kerajaan penyembah berhala sebenarnya turut tidak menyenangi Tamingsari yang bertuhankan Allah dan agama para wali yang telah mereka dengar sebelum itu. Majapahit sendiri beberapa kali gagal dalam cubaan mengusir dan membunuh Tamingsari yang pada mulanya disangka seagama dan seadat dengan mereka. Setelah dilihat kejayaan demi kejayaan diraih oleh mereka dalam percubaan menguasai wilayah lain, akhirnya Tamingsari dilihat sebagai orang yang berpotensi merampas kerajaan mereka sehingga datang fitnah dan aduan kepada raja dengan cerita yang bukan-bukan mengenai Tamingsari. Hang Tuah yang terkenal dengan kelicikannya memperdaya musuh perang tanding. Walau di mana saja beliau bersayembara, ternyata turut gagal melukakan daging isi perut Tamingsari. Walaupun telah beberapa kali beliau berjaya menusukkan kerisnya ke tubuh sasa Tamingsari. Akhirnya seperti yang disangkakan orang ramai yang menyaksikan adu tanding itu, perlawanan pun ditamatkan. Majapahit amat kecewa dengan keadaan itu. Datanglah anggapan mengenai keperkasaan Hang Tuah yang diwar-warkan ternyata turut gagal membunuh Tamingsari yang amat dikehendaki supaya terbunuh di dalam perang tanding tersebut. Sebenarnya, Hang Tuah mula menusukkan jarum putar belitnya yang sememangnya diketahui oleh rakan-rakannya dengan berdamai olok-olok. Sehinggalah Tamingsari menyerahkan kerisnya untuk dibelek oleh Hang Tuah dengan segala pujian menggunung. Hang Tuah telah mendapat ilham firasat dari gurunya, sang adiputra yang telah meninggal dunia melalui isyarat kerohanian. Beliau akhirnya mendapat tahu bahawa tubuh Tamingsari yang kebal, senjata seperti dirinya itu rupa-rupanya berpunca dari keris yang digenggam oleh pemiliknya. Jika dapat memisahkan keris itu, maka tiada apa lagi yang dapat melindungi diri Tamingsari. Dengan cara pendamaian yang jujur, pada pandangan Tamingsari beliau tidak ragu-ragu menyerahkan kerisnya kepada Hang Tuah yang sekonyong-konyong terus menikam Tamingsari di tengah pusat dadanya. Hang Tuah dikatakan mendapat tahu titik tikaman ini melalui perkabaran gaib. Titik ini amat dikenal oleh para ilmuwan, ahli hikmah sebagai titik kelemahan bergelar Aqfa yang bererti pusat segala rahsia tubuh. Titik ini juga dikenal oleh para ahli tasawuf dengan panggilan yang sama. Di titik ini juga Sunan Kudus yang diperintah oleh Sunan Demak menamatkan riwayat Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga. Ki Ageng Pengging ini adalah anak anda pewaris takhta Majapahit, Handayaningrat atau Andayaningrat. Ki Ageng adalah salah seorang murid Syekh Siti Jenar yang mengamalkan tarikat Naqsyabandiyah.
sehingga beliau terfana mengeluarkan kata-kata syutuh wahdatul wujud. Kita kembali ke kisah Hang Tuah yang telah menikam curi Tamingsari. Sewaktu Tamingsari tersungkur kerana tikaman curi itu, beliau telah meninggalkan satu kata-kata yang menyebabkan Hang Tuah merana tertanya-tanya. Kalau benar Tuan Hamba adalah sahabat hamba, kenapa Tuan Hamba melakukan ini? Alangkah ruginya Tuan Hamba mentaati perintah raja tetapi tidak kena pada tempatnya. Kata-kata yang hampir sama juga telah disampaikan oleh Hang Jebat sewaktu tewas kepada Hang Tuah beberapa ketika selepas peristiwa pembunuhan Tamingsari ini. Di dalam hal ini, Hang Tuah telah dijadikan mangsa keadaan di mana beliau sendiri tidak mengetahui perkara yang sebenarnya. Tamingsari rahimullah alaihi adalah seorang pendekar handalan di seluruh wilayah penguasaan kerajaan Majapahit. Beliau sebenarnya jika mengikut pengakuannya yang dirakamkan mempunyai 2 orang guru. Salah seorang gurunya itu adalah seorang empu keris. Beliau menajamkan ilmunya dengan bimbingan empu itu melalui beberapa siri pertapaan yang memakan masa di salah sebuah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Beliau pernah menidakkan pertanyaan kalau-kalau tidak pernah berguru dengan sang adiputra, guru persilatan kepada Laksmana Hang Tuah. Tamingsari pernah menjelaskan bahawa beliau tidak memiliki ilmu kebal seperti Laksmana Hang Tuah, tetapi tubuh beliau kebal kerana kadam keris Tamingsarinya. Keris itu adalah hasil dari karya teragung gurunya yang memang seorang tukang keris. Senjata itu telah diamanahkan kepadanya supaya dijaga dan dipelihara sebagai barang hadiah yang tidak ternilai. Akhirnya keris Tamingsari telah dijadikan sebagai barang hadiah sebagai tanda terima kasih yang teramat sangat oleh bentara Majapahit dan kerajaannya kerana akhirnya Hang Tuah telah berjaya menamatkan riwayat hidup si Tamingsari yang kononnya bakal menderhaka kepada raja. Berakhirlah riwayat hidup seorang ahli pertapaan Muslim yang mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit yang mensyirikkan Allah. Kerajaan ini akhirnya dihancurkan oleh Allah berserta sumpah pelapanya oleh tentera Allah dari pesantren Demak Bintara, dipimpin sepenuhnya oleh Raden Fatah anakanda Raja Majapahit itu sendiri yang mengabdi sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin.